Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah Islam menembusi keluar Mekah. Apabila pemimpin Mekah dan pengikut-pengikutnya yang kafir menentang Islam dengan cara yang lebih keras selepas wafatnya Khadijah radhiyallahu anha dan matinya Abu Talib, bila mereka dapat peluang untuk melakukan apa-apa kezaliman yang mereka nak terhadap Rasulullah SAW, kerana dua orang yang disegani sudah tidak ada lagi, maka berlakulah memuncaknya kezaliman. Islam dikepung, walaupun dikepung, kepungan tembus. Islam cahaya Allah Ta'ala, tak boleh dikepung. Macam cahaya matahari lah, awan nak kepung tak ada apa, tembus, tak gelap lazum, akan ada ruang tubik cahayanya. Tidak selama-lamanya malam, ada siang, di mana dakwah menembusi kepungan di Mekah, keluar. Tekanan dan kezaliman yang memuncak menambahkan iman, menguatkan amal dan jihad orang-orang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah keluar menuju ke Taif dengan ditemani oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu dengan berjalan kaki sejauh 50 batu. Peristiwa bersyarah ini berlaku pada bulan Syawal, tahun yang ke-10 selepas nubuah, selepas dilantik menjadi Nabi, bersamaan akhir bulan Mi atau awal bulan Jun tahun 1619 Masehi. Setiap kabilah yang ditemui di tengah jalan diajak kepada Islam, tetapi tiada satu pun yang menerimanya. Dalam perjalanan ke Taif sejauh 50 batu, 50 batu jauhnya berjalan, mana-mana kabilah yang ditemu di tengah jalan dia ajak masuk Islam, di mana Nabi SAW ditemani oleh anak angkatnya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Di antara yang awal masuk Islam, mula-mula masuk Islam Khadijah, lepas Khadijah Sayyidina Ali, lepas Sayyidina Ali Zaid bin Harithah, lepas tu baru Abu Bakar. Kerana Zaid duduk di rumah Nabi SAW, jadi anak angkat. Sayyidina Ali duduk di rumah isteri paling dekat dengan dia. Nabi ajak Zaid teman pergi ke Taif untuk menyampaikan dakwah ke Taif, dengan harapan penduduk Taif akan masuk Islam. Taif penduduk terbesarnya Bani Thaqif, kabilah Thaqif. Apabila sampai di Taif, pertama-tamanya Rasulullah SAW menemui 3 bersaudara yang menjadi pemimpin Bani Thaqif, iaitu Abdul Yalil, Mas'ud dan Habib bin Amir Al-Thaqafi. Rasulullah SAW mengajak mereka kepada Islam dan sama-sama memberi pertolongan untuk menegakkannya. Saudara yang pertama menjawab sambil mengoyak ke lambu Kaabah, "Aku tidak percaya walaupun kamu diutus oleh Allah," kata dia. Orang yang pertama iaitulah Abdul Yadil. Hak besar sekali. "Aku tak percaya walaupun Tuhan latihmu, aku tak percaya juga." Lebih keras pada penduduk Mekah lagi. Yang keduanya menjawab, "Tidak ada orang lain daripada kamu kah yang layak Allah pilih menjadi Rasul? Tak ada orang lain yang layak padamu jadi Rasul." Jawab main-main, mempersendakan Nabi SAW. Manakala yang ketiga menjawab, "Demi Allah, aku tidak mahu bercakap dengannya. Kiranya kamu bersungguh-sungguh seorang Rasul, maka sangat berbahaya aku menjawab cakapmu. Dan kalau kamu berbohong terhadap Allah, maka tidak
perlu aku bercakap denganmu. Kalau Allah latih pun aku tak boleh ikut. Kalau Allah tak latih mu bohong, aku tak boleh ikut juga. Ini keras. Rasulullah SAW pun beredar dari mereka dan berkata, jika kamu telah melakukan apa yang kamu lakukan itu, tetapi diamlah sekadar itu sahaja. Yang ini janganlah lakukan lebih dari itu terhadapku. Kalau mu degil begitu, senyap dah, rasa cakap apa lah, Nabi kata. Rasulullah SAW tinggal di Taif selama 10 hari. 10 hari duduk di Taif. Semua pemimpin Taif ditemui dan dinyatakan tentang Islam. Tetapi kesemuanya memberi jawapan, keluarlah dari negeri kami. Keluar, jangan duduk sini. Halau Nabi di Taif lebih keras daripada penduduk Mekah lagi. Bukan sekadar itu, mereka mengerahkan pula hamba-hamba abdi mereka dan orang-orang yang bodoh mengerumuni Nabi dengan memaki hamun di kiri kanan jalan yang dilalui oleh Nabi SAW. Orang suruh tunggu tengah jalan, sawak, membohongi Nabi, menghina Nabi SAW. Di samping meneruskan maki hamun, mereka melontar batu ke arah Rasulullah dan merejam orak ketingnya, betihnya, sehingga kedua-dua kasutnya dibasahi darah. Lotor keting, pekong, sehingga dua kasut Nabi berdarah. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu yang cuba melindungi Nabi telah berdarah kepalanya. Zaid berdarah pada Zaid, berlambang darah. Mereka berdua terus diserang sehinggalah sampai ke kawasan kebun anggur kepunyaan Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah yang jaraknya 3 batu dari Taif. Utbah bin Syaibah ni pemimpin Mekah, kafir, tapi anak beranak Nabi. Nabi pergilah di kebun Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, anak beranak dia Mekah, pergi kebun kerana anak beranak dia walaupun kafir. Orang ni pun jahat juga, tapi tak seteruk orang Taif ni. Lalu Rasulullah SAW berhenti di kebun tersebut sambil bersandar di temboknya dan berteduh di bawah pohon pot anggur. Di situlah berlakunya munajat yang masyhur. Berlaku doa yang masyhur munajat, dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh perasaan yang ada di hati, menggambarkan betapa sedih dan duka citanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi keadaan yang berlaku, betapa bulatnya hati terhadap Allah. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ilaika, tu maqalat, tu buang, potong. Baris pertama tu bukan doa tu, itu masuk tu salah tu. Baris yang pertama tu buang. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi, ila man takiluni, ila ba'idin yatajahamuni, am ila aduwin malaktahu amri, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, walakin afiyatuka hiya awsa'u li, a'udzu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. الله أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. Itu baik betul. Patutnya asyraqta lahu az-zulumati, nanti a'udzu bi nurika alladhi asyraqta lahu az-zulumat wa sala alai amru ad-dunya wal akhirah
min an tanzila bi ghadabuk أن يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. Itu doanya. Maknanya, ya Allah, ya Tuhanku, kepadamu aku mengadu lemahnya kekuatanku, sedikitnya helahku, dan betapa hinanya aku di kalangan manusia. Ya Tuhan, yang paling penyayang di kalangan semua yang penyayang, Engkaulah Tuhan kepada orang-orang yang lemah tertindas. Engkaulah Tuhanku, kepada siapakah Engkau serahkan aku? Adakah kepada orang yang jauh yang memandangku dengan muka yang masam, ataupun kepada musuh yang Engkau berikan kepadanya milik untuk menguasai urusanku? Jika tidak ada kepadamu murka terhadapku, aku tidak peduli. Tetapi kemaafanmu lebih luas kepadaku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang telah Engkau pancarkan ke arah segala kegelapan, menjadi baiklah di atasnya segala urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung daripada turunnya ke atasku murkamu, atau berlakunya ke atasku murkamu. Murkamu tu berlaku tu, murkamu. Murkamu kepadaku. Pengaduan yang sungguh-sungguh sehingga mencapai keradaanmu. Tiada daya dan upaya malaikat dengan pertolonganmu. Doa ini menunjukkan Nabi takut Tuhan murka, dia tak jalankan tugas dia. Bukan doa suruh turun bala. Menunjukkan ketinggian kesabaran Nabi kita Muhammad SAW mengatasi nabi-nabi yang lain, mengatasi rasul-rasul yang lain, kalangan rasul ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihimussalam. Semua mereka berdoa juga. Allah turunkan bala yang umum pada musuh-musuh mereka. Nabi dia doa khusus, umum. Ada juga doa yang kita baca dulu, tapi tidaklah sekeras doa sekadar minta beri pengajaran. Doa di Taif ini, Nabi doa minta supaya Allah tak ampunkan dia, takut dia belum lagi menjalankan tugas. Padahal tubuh sudah berlonggaran dengan darah, rasa tak jalan tugas lagi. Ini ketinggian peribadi Nabi kita Muhammad SAW berhadapan dengan Allah Ta'ala. Kedua-dua tuan punya kebun anggur yang melihat keadaan Rasulullah SAW itu terasa kasihan terhadapnya. Walaupun selama ini kedua-duanya adalah musuh yang kejam terhadap baginda. Syekh Uqbah dengan Syaibah tadi, walaupun dua orang ni musuh, tapi anak beranak Nabi juga. Baik siap. Lalu diperintahkan kepada khadam yang bernama Adas. Khadam dan Adas, tukang jaga kebun, nama Adas, supaya membawa anggur kepada Rasulullah SAW, bawa anggur kepada Nabi. Apabila anggur itu diletakkan di hadapan Rasulullah SAW, anggur itu diambil dan baginda bersabda Bismillah. Bila anggur diletak, Nabi belum makan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim ataupun Bismillah. Adas yang beragama Nasrani itu tercengang. Adas tukang kebun ni dia bukan penyembah berhala, dia agama Nasrani, agama Nabi Isa alaihissalam. Dengan Nabi sebut Bismillah, dia terkejut, lalu berkata, ucapan ini tidak pernah disebut oleh penduduk negeri ini, kata dia. Di sini tak ada orang sebut begini. Rasulullah bertanya, engkau dari negeri mana? Nabi tanya, mu dari mana?
apa agamamu? Agama apa? Adah menjawab, aku beragama Nasrani dan berasal dari negeri Nainawa, negeri Iraq, Nainawa. Aku di Nainawa, Iraq. Agama Nasrani. Rasulullah bersabda, dari negeri orang yang soleh Yunus bin Matta, kata Nabi. Nainawa ni negeri Nabi Yunus. Nabi sebut Nabi Yunus. Anda bertanya, dari mana engkau tahu dan apakah kena mengenal kamu dengan Yunus bin Matta itu? Mungkin apa dengan Yunus? Rasulullah SAW bersabda, dia saudaraku, dia seorang Nabi dan aku juga, aku pun Nabi, kata dia. Nabi kata, Yunus Nabi, aku juga Nabi. Ada terus mencium kepala, tangan dan kaki Nabi SAW. Ada terus cium kepala Nabi, tangan Nabi, kaki Nabi. Ada terkejut bila Nabi kata aku Nabi. Macam Yunus bin Matta juga. Kedua-dua tuan punya kebun yang melihat telatah khadamnya bercakap sesama mereka. Lalu tuan kebun orang Mekah tadi, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, tengok tukang kebun dia cium tangan Nabi, jaga-jaga hamba mu pula dapat dirosakkannya. Sudah dah ikut dia dah. Setelah Adah datang, mereka pun bertanya, apakah yang kamu lakukan? Adah menjawab, wahai Tuan, tiada di atas muka bumi ini yang lebih baik dari lelaki ini, kata Adah. Orang yang paling baik atas muka bumi, kata Adah pada tuan kebun tadi. Dia telah memberitahuku suatu perkara yang tidak diketahui oleh sesiapa pun, melainkan oleh seorang Nabi. Dia ceritakan aku benda yang dia cerita, dia orang tak tahu melainkan kalau dia Nabi. Mereka menasihatkan Adas, wahai Adas, jaga-jaga nanti dia dapat memesongkan kamu dari dari agamamu lebih baik dari agamanya, kata tuan kebun itu. Rasulullah SAW kemudian berangkat pulang ke Mekah dengan hati yang sedih. Nabi dalam pulang ke Mekah dengan hati yang sedih. Al-Imam Bukhari menceritakan di dalam kitabnya As-Sahih, Abu Rasulullah SAW sampai di Qarnil Manazil. Nabi sampai di Qarnil Manazil. Bagi dia melihat awan melengkungi dari atas. Nabi tengok awan. Awan di atas dia, payung Nabi. Nabi nampak awan. Tiba-tiba ternampak malaikat Jibril. Nampak malaikat Jibril. Jibril mari. Lalu ia menyeru Nabi SAW dengan katanya, hai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar kata-kata kaummu terhadapmu. Dan apa yang mereka jawabkan terhadapmu. Allah telah mengutuskan malaikat yang menjaga bukit supaya engkau memerintahnya apa yang engkau mahu. Dia kata, wahai Muhammad, pengaduanmu Tuhan dengar. Apa yang kamu bercakap terhadapmu Tuhan dengar belaka. Tuhan utuskan malaikat yang jaga bukit. Musuhlah suruh apapun. Lalu malaikat yang menjaga bukit berkata kepada Nabi SAW, hai Muhammad, begitulah tujuan kedatanganku. Aku menunggu perintahmu sahaja. Kalau kamu mahu, aku dapat cimpulkan ke atas mereka bukit-bukit besar yang melindungi Mekah. Wahai Muhammad, aku sanggup kalau memperintah akak bukit-bukit Mekah ni, hempaskan ke atas penduduk-penduduknya yang zalim, yang jahat itu. Rasulullah SAW menjawab, Nabi jawab pada malaikat, bal arju an yukhrijallahu Allahu bagi depan,
an yukhrijallahu azza wa jalla min aslabihim man ya'budu Allah azza wa jalla wa la yushriku bihi syai'a. Bal arju an yukhrijallahu azza wa jalla min aslabihim man ya'budu Allah azza wa jalla wa la yushriku bihi biha syai'an. Bahkan aku berharap supaya Allah melahirkan dari dalam selbi mereka orang yang menyembah Allah azza wa jalla dan tidak menyekutuinya dengan sesuatu yang lain, kata Nabi. Walaupun mereka yang ada pada hari ini tak masuk Islam, boleh jadi zuriat keturunan mereka akan masuk Islam. Kalau aku suruhmu rembah bukit, hancur lebu, habis dengan zuriat, tak dilahirkan lagi. Jangan. Nabi kata, walaupun mereka yang ada pada hari ini sangat jahat, sangat zalim, boleh jadi zuriat keturunan mereka akan masuk Islam. Itulah hakikatnya. Hakikatnya, anak cucu mereka masuk Islam dan berjuang Islam pada akhirnya. Termasuklah penduduk Taif pada akhirnya masuk Islam. Walaupun pemimpin mereka mati dalam jahiliah. Jawapannya beri oleh baginda Rasulullah SAW menggambarkan betapa besarnya jiwa Rasulullah SAW. Walaupun tibanya bantuan tentera Allah dari tujuh petala langit bersedia untuk bertindak, tetapi kesabaran mengatasi kemarahannya. Kesabaran mengatasi kemarahan. Kita marah, tak ada sabar lagi. Marah menang pada sabar. Nabi tidak. Sabar menang pada marah. Ini sifat yang mulia yang ada pada Nabi SAW. Harapan untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan tidak boleh dipadamkan oleh lontaran batu dan darah yang membasahi sepatunya. Pandangan yang sangat jauh yang diambil kira oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bukannya kezaliman yang dilakukan ke atas dirinya, tetapi baginda mengadu kepada Allah sama ada ia diradai atau dimurkai. Bukannya mencari keredaan manusia, tetapi mengharapkan keredaan Allah. Apa yang didakwah oleh Rasulullah SAW bukan sekadar untuk sehari dua, tetapi memandang dakwah itu sehingga keturunan yang akan datang. Bukan baginda Rasulullah SAW bukan sekadar menyuruh umatnya bersabar, tetapi baginda sendiri menunjukkan contoh sabar secara praktikal, secara amali. Bukan saya Nabi suruh umat dia sabar, Nabi sendiri pun sabar. Dalam peristiwa yang berlaku, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu menunjukkan contoh sahabat yang setia. Tidak sekadar menjadi teman bercakap, tetapi sahabat seperjuangan. Juga sebagai pengikut yang bersedia menjadikan dirinya perisai untuk mempertahankan Rasulullah SAW semengalir darah dari kepalanya. Zaid bin Harithah bukan sebarangan sahabat. Sahabat yang sanggup mati melindungi Rasulullah SAW sehingga kepala dia berdarah. Nabi berdarah kaki je, Zaid bin Harithah berdarah kepala. Zaid bin Harithah dia beri kelebihan mati syahid dalam perang Mu'tah. Kita akan baca kemudian. Anak adik Usamah jadi cucu angkat Nabi SAW yang Nabi sangat sayang. Usamah bin Zaid, sehingga kalau Nabi naik untuk naik kuda, Nabi letak di belakang, gendong Usamah naik sekali dengan dia. Mereka berdua terus berjalan pulang ke Mekah. Apabila sampai di lembah Nakhlah yang subur dengan tumbuh-tumbuhan dan mempunyai air, mereka bersinggah di situ untuk beberapa hari. Rasulullah SAW dikunjungi oleh rombongan jin. Tanpa dia sedarinya perkara ini diceritakan oleh Allah dengan firman-Nya. Nabi berhenti di Nakhlah, di situ berehat. Bukan tak rehat langsung, berhenti rehat di Nakhlah. Sebelum balik ke Mekah, beberapa hari duduk di Nakhlah. Sedang Nabi bersemayam dengan Zaid bin Harithah, lalu rombongan jin. Nabi tak tahu jin makhluk gaib. Nabi tak nampak. Turun wahyu menceritakan jin datang.
Firman Allah Ta'ala, wa israfna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu wa amsitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adabin alim. Maksudnya, dan ingatlah, suratul Ahqaf, dan ingatlah ketika kami hadapkan ke serombongan jin kepadamu yang mendengar Al-Quran, maka tatkala mereka mengakhiri pembacaan, lalu mereka berkata, dan tatkala mereka menghadiri pembacaan, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarnya. Ketua mereka kata diam. Ketua mereka diam, dengar apa membaca. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali pada kaum mereka untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang-orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Ayat ini menunjukkan jin ini menganut agama Yahudi, agama Nabi Musa alaihissalam, agama kitab Taurat. Mereka mengatakan kitab yang macam kitab Nabi Musa. Ini kitab baru diturunkan oleh Allah. Beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada." Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawasanya telah mendengar sekumpulan jin akan Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Mengikut riwayatnya, jin juga bertemu dalam Nabi balik daripada Uqas. Ini balik bertaif. Ini dua ayat yang berlainan, mungkin peristiwa yang berlain. Wallahu a'lam. Setelah jin dapat merasai perkara yang menggerun, menakutkan mereka, kerana selama ini mereka boleh mencuri rahsia-rahsia langit. Rahsia langit mereka dapat curi. Malaikat buat turun apa berlaku atas dunia, mereka dapat maklumat dan beritahu kepada ahli-ahli nujum, ahli-ahli sihir, Tok Pomo yang bersahabat dengan jin. Selepas lahirnya Nabi Muhammad SAW, ditutup pintu langit, tak dapat maklumat lagi. Pasal apa ni? Mereka pergi ke seluruh pelosok dunia. Apa sebab berlaku ni? Akhirnya mereka bertemu dengan Nabi SAW yang bersemayam baca Quran. Nabi tak nampak mereka. Allah Ta'ala menceritakan. Kemudian mereka datang jumpa dalam keadaan Allah Ta'ala buka hijab, Nabi nampak mereka. Ini peristiwa yang terkenal dalam kitab-kitab tafsir. Peristiwa tanya itu adalah suatu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.